dikira baiklah sebab ada orang lagi teruk, dia tak berfikir langsung, dan mereka dicela di atas keengganan untuk berfikir yang dipanggil taklid tu. Tapi kita yang nak berfikir pun harus beringat juga, kerana di sana ada falasi tadi, iaitu silap kira dalam berfikir. Falasi ni tuan-tuan, kalau nak disenaraikan, ada 18 jenis falasi. Pagi ni Tuan Syekh nak bercakap satu je, baki lagi 17 tu seperti manifesto Pakatan Harapan lah. Bila nak tunai tu ada masa, adalah begitu ya. Okey, antara falasi yang nak disebut pada pagi ini ialah kita terbiasa dalam satu form, dipanggil falasi kebiasaan. Kita terbiasa dalam satu form ataupun satu bentuk, maka kita menganggap semua benda datang dalam bentuk yang sama. Kita ingat semua benda bentuk yang sama. Misal contoh mudah yang tak berkait dengan tasawuf dulu, ada satu kartun ya, dia ni jadi penyambut tetamu di sebuah hotel. Jadi bila dia jadi penyambut tetamu, tetamu hotel datang, maka dia akan ambil lah barang dalam kereta buat naik ke bilik tetamu tersebut. Jadi biasanya tetamu datang, barang-barangnya duduk di bonet belakang. Dia pun ambil lah begitu. Satu hari tetamu tu datang naik Volkswagen. Bila dia naik Volkswagen, barang tetamu duduk bonet depan, enjin duduk bonet belakang. Jadi bila tetamu tu tinggalkan kereta, dia pun pergi parking. Dia kata, tetamu ni pakai enjin kah? Jadi dia luruh bendu, dia tak pergi buka bonet depan tu, sebab biasanya kereta lain semua barang duduk kat bonet belakang. Maka dia pun tak ada fikir lain, terpaksa cari screwdriver, benak apa semua, dia buka-buka, pikulah enjin Volkswagen buat masuk ke bilik tetamu hotel tadi. Mungkin tuan-tuan rasa itu cerita rekaan, tetapi itu adalah gambaran kepada falasi form, dia panggil falasi, kerana kita terbiasa dalam bentuk itu, terbiasa. Nampak mudah faham kan? Contoh satu lagi, contoh yang kedua ialah contoh orang Kuala Lumpur pergi Kelantan. Bila dia pergi Kelantan, maka orang Kelantan kata makan nasi kerabu lah, makan sarapan yang paling sedap. Jadi orang Kuala Lumpur kan dia makan dengan sudu, dan biasanya dia makan sebelah, lepas tu dia makan sebelah lain pula. Itu cara orang Kuala Lumpur mengikut western punya style makan. Dia tak tahu yang nasi kerabu itu dia kena gaul dulu baru makan. Maka dia pun pergi kedai, orang nasi kerabu berletak kelapa sikit, budu sikit, sambal sikit. Maka dia pun makanlah tepak budu. Masinnya. Lepas tu dia makan dekat tumis, sedap juga. Dia makan dekat kelapa, sedap. Kena kat sambal, pedahnya. Lepas tu dia pun buat komen, apa sedap nasi kerabu, masin, pedah, tak sekata lah. Sebenarnya dia duk bawa form dia makan tu, dia terlupa nasi kerabu tu kena gaul macam mesin orang gaul simen tu. Makan tuan-tuan. Jadi itu kita panggil dia falasi kebiasaan. Oleh kerana kita biasa begitu, maka kita pun berfikirlah mengikut kebiasaan kita. Sedangkan dalam ilmu tertentu, berlakunya comparison itu berlaku tidak dalam bentuk itu. Bentuk biasa tu pun ada juga, bentuk lain pun ada juga. Jadi di antara perkara yang sering orang silap faham ialah dalam tasawuf lah. Sebab mereka terpengaruh ilmu usul fiqh, mereka terpengaruh dengan ilmu tauhid, maka mereka ingat form yang ada dekat ilmu tauhid, form yang ada dekat ilmu usul fiqh adalah form yang sama pada ilmu tasawuf. Maka berlaku falasi. Maka mereka pun kata
tolu orang tasawuf tak betul. Sebenarnya bukan tak betul, kamu tak faham. Orang sufi tu dia berfikir macam mana. Jadi pagi ni cuba tuan-tuan tengok di mana Tuan Syekh membandingkan orang lalai dengan orang berakal. Sepatutnya mengikut perbandingan biasa, orang lalai oppositnya ialah orang yang ingat, kan? Patutnya oppositnya gitu. Dalam form biasa, lalai lawan dia ingat, berakal lawan dia bodoh. Tapi pagi ni dia tak kata orang bodoh dengan orang berakal. Dia tak kata pun. Tapi mungkin ada ustaz ataupun tuan-tuan yang terbolah, tuan-tuan pergi terjemuh orang bodoh dengan orang berakal. Jadi Tuan Syekh waktu tulis buku ni duduk dalam kubur, hedok, aku tak kata gitu. Aku tak kata gitu. Tapi tak ada arah dia tak boleh bercakap dah duduk dalam kubur. Muka banyak masjid mengajar kitab hikam, dia pun pening nak jawab hak mana. Tahu kan? So, sebenarnya bacalah apa yang dia tulis tu. Dan bukan sekali orang sufi ni tuan-tuan, dia banding benda yang tidak macam tu. Mari tengok satu ungkapan sufi yang popular. Kata orang sufi, naumul alim khairun min ibadatil abid. Tidurnya orang alim lebih baik daripada aktifnya ataupun beribadatnya si rajin ibadat. Sepatutnya mengikut form biasa, orang alim lawan orang jahil, orang rajin lawan orang malas. Maka sebab tu kadang-kadang ustaz ceramah dia pakai benda ni, ustaz tu pun silap juga. Dia kata tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadat orang jahil. Bukan, dia tak sebut pun jahil, dia sebut kat sana abid. Berapa awak pergi kata jahilnya? Itu kalau dalam pengajian tekstual, itu adalah memperkosa teks asal kawan tu. Kawan tu tak kata pun jahil. Yang awak pergi pandai-pandai kata tu buat apa? Kalau hadisnya, hadis tu dipanggil mudallas. Kita tipu makna hadis kepada orang lain agar selari dengan kehendak kita. Jadi Tuan Syekh kata benda tu, maka kamu kena fahamlah apa dia maksudkan itu dan kenapa dia kata begitu. Jadi bila kamu tak boleh faham, tak payahlah ulas. Tak faham, tunggulah orang lain pula yang ulas. Jadi tuan-tuan, pagi ni Tuan Syekh membandingkan dua orang di mana perbandingan itu tidak mengikut form biasa. Dia sebut al-ghafilu iza asbaha yanzur madza yaf'al, wal aqilu iza asbaha yanzur madza yuf'alullahu bihi. Terjemahnya dalam bahasa Melayu, orang yang lalai bila mereka berpagi-pagi. Berpagi-pagi itu maksudnya bila mereka memulakan hidup mereka pada awal pagi. Itu orang lalai ni apabila dia bangun pagi, maka dia akan fikir, dia akan tengok apa hak dia nak buat hari itu. Wal aqilu, orang yang berakal, apabila dia bangun pagi, dia nak mulakan hidupnya, maka dia akan tengok apa yang Allah suruh dia buat hari itu. Jadi tuan-tuan, dia tak sebut pun lalai dengan sedar, dia tak sebut pun berakal dengan balik. Balik tu bodoh, akal tu cerdik. Tapi dia maksudkan ghafil dengan berakal. Jadi oleh kerana itu, untuk memudahkan kita faham, kita kena definisi lah. Lalai tu maknanya apa, berakal tu maksudnya apa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, perkataan lalai ini tuan-tuan adalah perkataan yang cukup menakutkan saya pada faham tuan-tuan. Di mana
Tuan-tuan, selalu digambarkan oleh ustaz-ustaz bahawa kita ni tak boleh lalai. Sedangkan realiti manusia itu, dia adalah makhluk yang lalai. Jadi kalau kita tak boleh lalai, sedangkan kita dicipta sentiasa lalai, itu kan dua keadaan yang terlalu kontra. Sedangkan kita telah melalui satu hikmah yang kita belajar sebelum ini, di mana orang sufi tidak pernah mengajak kita untuk keluar daripada manusiawi. Kita tak mungkin keluar daripada manusiawi. Kalau kita keluar daripada manusiawi kita, maka kita terimalah teori teori Charles Darwin tu, yang kata adanya evolusi, iaitu beruk boleh jadi manusia. Jadi kalau Darwin tu ada kat kelas kita sekarang, kita kata Darwin, tukmu je lah beruk, tuk aku Adam. Betul kan? Dah mu kata beruk jadi manusia, tukmu je lah. Tak kata tuk aku, tuk Adam. Tukmu je lah beruknya. Jadi kita kena terimalah teori evolusi itu, sebab kita boleh keluar dari manusiawi jadi spesies lain. Tapi kalau kita baca pandangan ulama Islam yang lebih awal daripada Darwin, seperti Ibnu Maskawai, seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, seperti Ibnu Khaldun, mereka juga bercakap mengenai evolusi. Tapi evolusi yang mereka cakap ialah kita berevolusi dalam spesies yang sama, iaitu daripada manusia yang hina kepada manusia yang mulia. Sekat tu je lah. Kita berevolusi begitu, daripada kita ni orang tak baik, jahat, bodoh, kita pun berkembang, jadilah manusia terbaik. Tapi masih manusia lah. Kita takkan keluar daripada manusiawinya kita. Jadi oleh kerana kita menerima teori itu, dan itulah pegangan kita, maka bila Allah dah buat kita ni makhluk yang sentiasa lalai, tiba-tiba mari orang sufi ajak kita jangan lalai, itu kan pelik. Mana boleh tak lalai? Sebab lalai itu sebahagian daripada manusia. Sebahagian daripada manusia itu macam tu. Mungkin tuan-tuan kata, mana ada ustaz dalil orang tu lalai? Okey, lalai ni tuan-tuan, dia ada implikasi. Dia ada implikasi. Apa implikasi ataupun kesan dari lalai? Ada 3. Pertama, silap. Kita tersilap. Implikasi yang kedua, jemu. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan ni disiplin. Sini ada 2-3 orang askar pencing. Cuba tanya askar pencing tu. Kita tanya askar. Askar ni tuan-tuan, tak tahulah, saya tidak askar, tapi saya pergi beberapa kali ceramah di camp tu. Saya rasa kalau saya jadi askar, mati awal tuan-tuan. Dia pakai baju kena kancing sampai ke atas. Lepas tu kalau dia pegawai kena pakai kasut kilat, mana boleh pakai selipar Jepun. Lepas tu jumpa orang, dia tengok pangkat dulu. Kalau orang tu bawah, dia tunggu kawan tu tabik. Sakit jiwanya lah. Sebab tu bila askar dia pencing, dia happy sangat. Dia pakai apa dia nak pakai, sebab letih tuan-tuan. Maka sebab itu tuan-tuan, disiplin ni kalau sepanjang masa disiplin, letih tuan-tuan. Maka sebab itu agama dia tak suruh kita disiplin 24 jam. Dia ada freestyle. Misalnya kita duduk di rumah kita, agama kata bila duduk di ruang tamu, duduk di dapur, duduk di tempat makan, itu kawasan yang kena jaga adab. Tapi dah masuk bilik tidur, itu dia freestyle. Takkanlah Tok Guru Haji Adi masuk tempat tidur pun tak buka jubah tuan-tuan. Kalau tak buka jubah, tak dapatlah Khalil anak dia tu tuan-tuan. Maksudnya Tok Guru hebat macam mana pun, bila masuk bilik tidur dengan bini dia, dia freestyle. Cuma jangan ditanya bagaimana stylenya. Maksudnya ada kawasan yang kita pun nak
Kita tak kan berjubah. Masa saya belajar kecil-kecil dulu, tok guru pondok kan banyak pakaian dia. Kopiah lagi, serban lagi, jubah lagi, selempang lagi, mengajar gitu. Kat kita duduk depan, kadang-kadang nakal juga otak tolol tu. Saya terlupa yang saya tanya tu anak tok guru. Udah kawan kan, tak ingat dia ni anak tok guru. Kita pun tanya sigung dia. Tok guru ni kan kalau dia duduk di rumah lagu mana? Kita tanya saing kita tu anak tok guru. Dia pun terlupa, dia pun anak tok guru juga, mengadu berkawan dengan kita. Kita duduk ngopak ke tok guru ni. Tok guru ni janggut panjang, warung. Kalau malam Jumaat macam mana rasanya. Anak dia kata, supaya orang ramah juga, tidak tak boleh aku ni. Oh, mana tu terlepas. Maksudnya tuan-tuan, memang kita ada masa kita disiplin sangat, pakai baju, pakai apa. Tapi ada masa tertentu Tuhan bagilah kita freestyle tu. Jadi nak sebut dalam diri kita ni ada jemu. Ada masa kita disiplin, ada masa kita gembira, kita tapi masih tidak melanggar batas-batas agama lah. Yang tu tak langgar lah, tapi kita sendiri pun tidaklah disiplin sepanjang masa. Maka sebab itu agama tadi dia tak meminta kita untuk sentiasa ingat begitu. Tapi kesan kepada lalai itu pun tak baik juga. Ada disebut dalam Al-Quran, kami campak ramai manusia dan jin dalam neraka antara sebabnya mereka tadi lalai. Jadi sekarang tuan-tuan, kita perlu kepada satu definisi yang tuntas, yang jelas. Di mana tahap bila lalai tadi dia dikira tak baik, di mana tahap bila lalai tadi dia boleh acceptable, diterima. Mana lalai yang boleh diterima, mana lalai yang menyebabkan kita tadi tak baik. Itu perlu sangat untuk kita faham. Kerana kalau kita tak faham, asyik-asyik kita sebut lalai. Kan kadang-kadang ada kawan-kawan kita pergi main bowling dengan jemaah. Saya nampak dekat Facebook ada jemaah ni dia ajak Tok Imam dengan Tok Bila main bowling. Betul kan? Mestilah bila dah jatuh semua tu, hoi, Tok Imam kata gitu. Lepas tu jemaah berkata, oh lalai tu ustaz. Tak kata Tok Imam, hoi, subhanallah. Mestilah dia masuk kan, kata mana. Jadi takkanlah Tok Imam masjid tuan-tuan ni bowling tak boleh main, golf tak boleh main, tuan-tuan je duk main belakang. Habis Tok Imam gapo? Dia nak kutip butir tasbih je ke tiap-tiap hari. Ni ada juga dia. Baguslah tu yang ajak Tok Imam. Cuma tak bagusnya dia tak ajak saya. Dia ajak Tok Imam saja. Tapi lain kali ajaklah begitu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, mesti ada satu sakat. Sakat tu maksudnya satu garis. Yang kita tahu di mana lalai itu boleh diterima dan di mana lalai itu membawa kesan negatif kepada seseorang. Kalau kita buka gitu lalai, maka kita akan mengukur orang pada pengukuran yang tidak adil. Bila tuan-tuan tengok Tok Imam gelak-gelak sikit, ustaz gelak, maka tuan-tuan kata, oh, ustaz apa lalai. Habis ustaz ni kena jadi supaya singa lapar je kau masa. Tuan-tuan, kalau masa sepanjang masa mati awal tuan-tuan, darah tinggi. Itu yang ustaz kali kena stroke ramai tu, sebab tuan-tuan nak suruh ustaz ni masam je. Dia gelak tak apa, sebab tu dia tak makan dengan ustaz. Dia duduk jauh-jauh, hoha dia gelak. Lepas tu ustaz gelak sikit dia pun tengok, astagfirullah, ngajar tasawuf gelak. Dia ngajar tasawuf ni kena gitu je kau tuan-tuan. Oh, kalau lagu tu saya pun tak sing aja atas tahun. Sebab kita juga manusia. Saya bukan malaikat. Saya manusia, berkawan, bergurau. Tapi mesti ada satu batas yang mana pada batas itu kita jaga dia. Selagi dia duduk di antara dua batas yang boleh tu, maka terbukalah kita tuan-tuan. Terbukalah begitu. Jadi oleh kerana seperti yang saya sebut, tuan-tuan ni
benda yang saya nak sebut ni dah lalu dah, tapi tuan-tuan tak rajin tulis, tu masalah. Bila kita sebut tu tuan-tuan terbeliak mata, nak tahu apa, lalu lama dah. Tu ya. Tak ada kalau kelas tadika aku pulas telinga belah kata, tak ada kelas dewasa tuan-tuan. Kita lalu dah mengenai ukuran tu. Di mana Tuan Syekh dah sebut lebih kurang 2 tahun yang lalu, awal-awal lagi kita mengaji kitab hikam, kata dia lalai itu dia datang daripada syahwat. Kan syahwat, bila kita tadi banyak sangat syahwat, dia menyebabkan kita lalai. Lalai itu pula dia ada definisi dia, kemudian daripada lalai dia mengakibatkan maksiat. Maka kita perlu tahu syahwat tu apa. Di kalangan kita bila sebut syahwat, dia duk ingat aktiviti malam Jumaat aja. Bukan. Syahwat ni maksudnya, kita bubuh perkataan mudah kita mengaji tasawuf ni, syahwat ni sedap. Apa saja benda padanya ada sedap, itu syahwat lah. Jadi orang sufi ajar kita supaya syahwat yang kita panggil sedap tadi, dia tidak menyebabkan kita lalai. Janganlah nisbah sedap itu diambil kira sepanjang masa dalam apa-apa aktiviti. Maksudnya makan, jangan kita punya prinsip, aku kalau tak sedap aku tak makan. Itu tak baik dah tu. Kalau prinsip kita tak sedap, aku tak makan. Aku ni keturunan wan kau, gajah kau, gajah gopal kau, sedap je aku makan. Masalah dah tu. Tapi kalau slogan kita, makanan ni makan untuk tak mati ya, sedap kau, tak sedap kau makan. Tu okey dah tu. Okey dah tu. Sebab apa? Sebab kita akan membawa, ataupun perkara tadi akan membawa kepada lalai apabila semua aktiviti hidup kita ini mempunyai nisbah sedap yang banyak. Nak tengok hak sedap, sebab tu nak tengok hak comel je. Nak dengar hak sedap, sebab tu nak dengar ustaz hak boleh menyanyi buat gelak aja. Sebab nak sedap ajalah, tak nak hak lain. Kalau ustaz jenis beken-beken macam apa panggil ustaz apa, hak cakap kuat-kuat tu nak Ustaz Zulkhairi, bukan Zulkhairi, Abdullah Khairi tu, tak nak dengar. Tak. Sebab tak sedap aja, tak nak selalu. Maka orang sufi kata tak boleh. Bila kita nak dengar ustaz ceramah, kena dengar hak sedap, kena dengar hak tak sedap. Kena dengar ustaz cerita neraka, kena dengar juga ustaz cerita syurga, kena dengar belaka. Jadi bila semuanya kita letak sedap, sembahyang nak sedap, tengok nak sedap, dengar nak sedap, makan nak sedap, pakai nak sedap, itu yalah dah tu. Dia akan bawa kita kepada lalai lah. Tapi kalau sikit-sikit, ada kala sedap, ada kala tak sedap, maka taklah bawa kepada lalai itu. Jadi ukurannya di situ. Lepas tu apabila kita dah banyak sangat sedap tu, kita akan pergi kepada lalai. Jadi definisi yang diberi oleh ulama mengenai lalai yang saya rasa ianya bersifat operasi, ialah definisi yang diberi oleh Al-Ghazali, di mana Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan lalai ialah berlebihan dalam perkara harus. Berlebihan dalam perkara harus. Walaupun definisi itu agak praktikal, tetapi masih ada perkara yang bersifat abstrak, antaranya ukuran berlebihan. Apa makna berlebihan? Ukurannya apa? Bila dia kata lalai ialah berlebihan dalam perkara harus. Jadi kita makan itu harus. Jadi apa kadar lebih yang dipanggil lalai pada makan tu? Kita bersembang, kita bergurau dengan kawan-kawan adalah harus. Apa kadar harus tu? Nak kira dengan perkataan ke? Nak kira dengan waktu ke? Nak kira dengan apa perkataan ataupun ukuran lebih tadi? Jadi kalau tuan-tuan tanya saya macam tu, maka saya akan bawa tuan-tuan kepada kitab hikam juga. Tuan Syekh sebut juga.
Sebab tu tuan-tuan, saya rasa saya tak lama dah kali kot nak mati. Nyakit dah cukup 3 serangkai. Tuan-tuan hafallah sikit bila habis satu ini. Tuan-tuan nampak saya tak bawa buku sebab saya hafal masa mengaji dulu tuan-tuan. Saya tidak kelentong. Saya mati kan pada muka tuan-tuan. Nampaknya kita marah dia tak dengar, agak baik kita mati lah, cari tok guru lain pula. Sebab tuan-tuan, kita belajar hikam ni, kita bukan belajar tajwid, kita bukan belajar Quran, kita belajar konsep. Konsep tu bila tuan-tuan dengar saya sebut, tuan-tuan jangan hafal macam syekh tu sebut. Sebab syekh tu sebut, kalau kita berbeza perkataan dengan syekh tu pun tak dosa tuan-tuan, dia bukan Quran. Tapi konsepnya adalah dia. Sebab tujuan kita belajar, kita nak bawa dalam hidup, tak ada faedahnya belajar ingat, belajar faedah gitu tuan-tuan. Jadi tolonglah sebelum saya mati ni ingatlah kitab hikam tu tuan-tuan, paling kurang anak murid Ustaz Faisal ni. Sebab apa? Hikam hafal belakang. Gitulah. Paling kurang jumpa kat syurga. Wah, ni geng-geng hafal hikam ni. Okeylah. Maksudnya tuan-tuan, gitulah lebih kurang. Dalam hikmah yang lepas kita dah bincang, iaitu bagaimana Ibnu Athaillah memberi ukuran mengenai lalai yang boleh diterima. Sebab Al-Ghazali kata lalai ialah berlebihan pada perkara harus. Bermaksud jika tidak berlebihan bolehlah. Jika berlebihan je tak boleh. Maksudnya jika tidak berlebihan dia juga lalai, tapi lalai yang diterima. Jika berlebihan barulah lalai itu membawa kepada dosa tadi. Okey, kata Tuan Syekh dalam hikmah yang lepas, kata dia paling mudah kamu nak ukur lalai ni selama mana dia boleh berada dengan kamu, ialah kata dia kira-kira kamu ni orang berjunuk. Dia so kira gitu. Orang berjunuk ni tuan-tuan, orang yang berjunuk lah, kita berjunuk, kita bersetubuh dengan isteri kita tu, berapa lama kita boleh kekal berjunuk? Berapa lama? Ya Allah, ambo sakit tuan-tuan, ambo darah tinggi. Semalam 210, pagi ni 180. Ambo mari kat tuan-tuan. Tu kata nak mati tu. Tu guru nak mati pun tak boleh jawab lagi. Ambo berapa lama orang berjunuk ni dia boleh paling lama dia punya tempoh kekal dengan junuk tu? Mana boleh seminggu Januari, antara 2 solat je. Kan lepas balik di rumah ni kita tidur dengan bini kita, Zuhur nanti kena mandi dah lah. Tak kan Zuhur tak mandi sembahyang ke mana? Paling lama boleh junuk ni ialah antara 2 solat je lah. Dan solat yang paling lama ialah antara solat isyak dengan solat subuh. Tu je paling lama. Tak lain tak? Pendek. Jadi bermaksud mudahlah tu nak faham. Kalau kita nak gelak, nak sembang pun kira-kira antara 2 solat je lah. Okey lah. Jadi betul lah tu, lepas sembahyang subuh kita sembang-sembang, sebelum nak sembahyang duha tu kita sembang-sembang, lepas tu balik dulu. Okey lah tu tuan-tuan. Itu yang ustaz-ustaz duk buat tu, gelak-gelak sini je, balik rumah ada kerja lain dah nak buatnya. Kita gelak juga, tapi kita tidak gelak macam radio era dari pagi sampai ke malam. Itu dah melampau dah tu. Gelak juga. Saya dengar lagu petang-petang Adilah Klasik FM. Aku, Dia dan Lagu. Lagu-lagu dulu dengar lagu. Dan program Adilah tu dia punya juru heboh pun bercakap Melayu baku. Mana ada macam radio era, radio Hot FM, tak ada, cakap pun sopan. Nak boleh bagi satu lagu tu 10 minit bercakap. Hukama ada berkata. Apa salahnya? Ini kita pula taste orang tua, kena lagu-lagu zaman-zaman 70-an, 60-an, feeling sekejap. Lepas tu habis rancangan, cukup lah. Tapi tak boleh kau macam tu. Takkan kita nak ingat Allah. Tahu bukan gitu tuan-tuan.
Jadi bermaksud kita gembira, kita lupa Tuhan. Paling lama kata orang sufi, ma baina solatai, antara dua solat aja. Ini lalai sampai 40 tahun. Betul dulu tu. Lamanya. Sikit-sikit okey lah. Tuan-tuan balik bercanda dengan isteri. Tuan-tuan ingat Tuhan ke? Gotu tuan-tuan ingat Allah, tak kerah tuan-tuan. Kan nak bercanda kan? Tak ingat Tuhan tuan-tuan. Tapi kita kawal, kita punya lupa tu dikawal dengan syariah, iaitu kita bercanda dengan isteri kita. Apa salah? Tak kata tuan cium bini, subhanallah, alhamdulillah. Ada cerita kuat tuan-tuan. Mana ada orang cium bini, subhanallah. Buatlah, tapi oleh kerana benda yang tuan-tuan buat itu dia tidak bercanggah dengan agama. Cuma tabiat manusia tu gitu, bila dia fokus pada benda tu dia lupalah Allah. Sebab Allah yang buat, bukan kita yang buat. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tak jadikan dalam diri manusia tu dua potensi untuk diguna serentak. Dia bagi satu je. Jadi masa kita duduk dengan bini kita, lupakanlah yang lain. Tapi dia tu tak salah. Tuan-tuan bergurau dengan cucu, takkan ingat Allah. Bergurau cucu, main bowling dengan ustaz, dengan tok imam, takkan ingat. Tapi tak ada lah sampai tak semayang zuhur. Pukul 1 tu Tok Bila kata, cukup-cukup balik azan dulu, tidak marah kau Jumaat. Ya. Ni payuh hajat Tok Bila ni tak boleh lama lagi. Ni marah Tok Bila. Tok Bila tu kena marilah nak. Macam mana tuan-tuan? Jadi bermaksud kita juga hidup seperti orang, kita bergurau, kita bermesra. Tuan-tuan, Nabi tak bermesra ke? Dia ada 9 bini, banyak pada kita lagi. Dia bermesra kan? Nabi tak bergurau ke? Nabi tak gelak-gelak ke? Ada, tapi tak ada lah gelak macam Maharaja Lawak tu, daripada pukul 7 sampai pukul 11 malam. Tak adalah begitu, tapi adalah gelak dan sebagainya. Adalah sembang. Tuan-tuan, Nabi ialah orang yang paling pandai sembang. Nanti ada kerusuh kita ajar tuan-tuan macam mana nak jadi kaki sembang yang baik, model Rasulullah. Oh tuan-tuan, pandai. Saya pun tak pandai agak dulu, tapi belajar dengan Nabi tu, jadi sembang tuan-tuan. Jadi mana aja sembang. Jadi bermaksud dia juga menyembang. Cuma dia tidaklah menyembang daripada tubuh dapur haram kat belakang tu sampai rutuh tak balik-balik. Itu masalah lah kan. Dia duduklah sekejap, dia sembang, dia pergi, dia mari, dia begitu. Jadi sebab itu bila sebut perkataan lalai, tuan-tuan jangan ingat lalai tu mesti ingat tak. Mari saya sebut sepotong ayat Quran. Ni cerita Nabi, cerita Nabi Daud. Kata Allah bercerita tentang nabinya. Saya tak tahulah, saya tak jumpa dengan Nabi Daud tu. Saya baca ayat Quran tu. Daud kata, inni la ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil jiyad rudduha alayya fatafiqa masham bisuki wal a'na. Daud ni tuan-tuan, kita selalu dengar ustaz-ustaz ceramah, dia bagikan masa dia satu hari kepada 4 masa. Kira disiplin lah tu, ada schedule, betul kan? Satu bahagian Daud guna untuk ingat Allah, baca Zabur, ingat Allah lah. Satu bahagian Daud guna masa untuk mentadbir negara dia. Satu masa Allah Ta'ala, Nabi Daud gunakan untuk dia tadi bersama dengan keluarga dia. Satu bahagian lagi Nabi Daud guna untuk dia mengingati Allah dan beribadat. Jadi dalam ayat tu Daud kata, aku ni suka sangat ke kuda. Macam ada 2-3 orang jemaah kita suka motor besar, betul kan? Mereka orang tu lah. Jadi dia baca lah kisah Nabi Daud. Kalau dia minat motor besar tu, gak kuda, motor besar tu lebih kurang kali kot. Baru dia minat motor besar. Kata Nabi Daud, aku ni suka sungguh kuda. Aku boleh urus benda kalau tidak kuda. Kuda mari, aku punya gila kuda sampai kadang-kadang terlupa Tuhan. Mana terlupa Tuhan?
Bukanlah dia lupa Allah selama-lamanya. Kadang-kadang melepasi masa yang dia kena ingat Allah tu, dia terlepas. Sebab orang Kelantan panggil apa? Ralik, asyik dengan kuda tu. Jadi bermaksud kita manusia ni tuan-tuan, kita bila suka dengan satu benda, kita terlupa satu benda lain. Jadi terlupa itu dia tidak akan salah selagi mana jangan melepasi batas munasabah. Jangan lepas batas munasabah. Selagi batas dalam lingkungan batas munasabah, itu okeylah tuan-tuan. Itu okeylah. Jadi bila dia boleh terima macam tu, maka kita kena terima bahawa semua kita tu ada lalai. Ada seorang sahabat Nabi, dia mengadu kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni kalau duduk dekatmu, aku rasa macam syurga tu depan aku ya. Kuat sangat iman aku. Tapi bila balik rumah, bergurau dengan anak, isteri, aku lupa Tuhan. Kan? Sebut gitu. Maka bila dia mengadu dekat Nabi, dia merasakan seolah-olah situasi itu tak betul. Dia rasa. Maka Nabi kata, itulah dia iman. Iaitu seketika. Kalau kamu boleh maintain, kamu duduk dengan aku ni sampai 24 jam, Allah akan buka mata kamu nampak malaikat. Masalah pula tuan-tuan. Masalah tuan-tuan. Kalau Allah buka selaput mata tuan-tuan ni sampai nampak jin, oh mayah tuan-tuan. Nak berok pun tak boleh, nampak cokok kat atas ni kan, nak berok bila oh naya tuan-tuan. Tak payahlah tu gitu, lebih baik begitu. Jadi sebab itu bila kita sebut lalai, daripada bicara pagi ini, lalai yang disebut di sini ialah lalai mazmum, lalai yang melampau, lalai yang orang Kelantan panggil tak khabar ingat, tak tahu ke mana. Itu maksud di sana, lalai yang dikeji. Anda pun lupa, lalai sikit-sikit tu dia berlaku juga pada kita. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita tak definisi macam tu, kita akan jumpa dengan orang yang salah faham tentang agama. Dia kata, alah, orang masjid bukannya baik sangat, nampak lepas subuh dengan kuliah, lepas kuliah duduk sembang panjang. Dia kata kita, tengok kami senang, tidur tak sembang langsung sampai pagi, baik kami ini. Dia kita cakap kat dia, iyalah kami manusia juga sembang-sembang, tapi sembang tak adalah kutuk orang, gelak-gelak cerita masa lepas, cerita anak dan sebagainya. Jadi bermaksud tuan-tuan, kita juga manusia, tapi kita tahu di mana batas, dan paling lama tuan-tuan pukul 9 tuan-tuan akan bangun dah lah. Sebab AJK nak basuh pinggan dah tuan-tuan, dia akan hambak balik kena balik. Cuma ada hak sambung pergi kedai roti canai pula tu, saya tak nampak, tapi biasanya bangunlah. Dah orang paling lambat bangun kadang-kadang guru ustaz tu lah, dia duduk situ. Haji Anwar tanya banyak sangat, betul kan gitu. Okey, berbalik kepada kita tadi, Tuan Syekh kata orang yang lalai, di mana lalai itu sebati dengan dia, lalai. Bila dia lalai mengenai apa yang menjadikan sikap dia macam tu. Dia lalai mengenai Tuhan. Jadi dia lalai mengenai Tuhan. Dan biasanya orang yang lalai ini kerana dia terpukau dengan suatu benda palsu. Dia terpukau dengan satu benda palsu. Misalnya kan tuan-tuan, bini kita tengok bini kita ni, kita tengok masa dia busuk, kita balik malam, dia kemah rumah, dia jaga anak. Jadi kerana dia buat itu ini, dia tak sempatlah mandi. Jadi kita balik cium tengkuk dia tu, Allah masanya. Lepas tu dia pun buat kerja lagi. Lepas tu dia nak tidur kat kita tu, bukalah dia punya serekat kepala, keluar rambut sunda bolo mak lampi. Allah, itu bini kita tu. Maka kita lama kelamaan kita pun kata tak menarik langsung. Tapi kita duduk kat luar, kita tengok perempuan bang wangi, gincu tebal dan sebagainya, maka kita pun tersilau dengan perempuan tu ataupun terpukau dengan dia. Maka kita pun seronok tengok perempuan tu. Kita terlupa hakikatnya perempuan tu kalau kita kahwin pun serupa juga dengan rumah.
Kahwinlah dengan Nilofa pun semua je kat rumah tuan-tuan. Nilofa comel tu sebab dia nak ambil gambar ya. Kalau dia tak ambil gambar, tak mandi-mandi juga semua kat rumah juga tuan-tuan. Hakikatnya sama je, cuma kita tertipu, maka kita pun seronoklah tengok kat luar tu. Sebab yang duduk kat rumah tu, dia jadi macam tu bukan sebab dia nak macam tu. Sebab kita duit tak ada, dia tak ada pembantu rumah, kena buat tu, kena buat ni, tak sempat nak urus diri dia. Lepas tu tok lelaki pula jenis kecil manis, balik pun tidur awal, buat berapa bersiap dia pun pakai gitu je lah. Jadi bermaksud hakikat sebenarnya mana-mana perempuan pun dah kahwin sebetulnya mana-mana pun. Jadi kerana kita terlupa yang tu, kita terpukau dengan yang ni, dengan harapan, dengan apa panggil imajinasi palsu kita, bahawa kalau kita kahwin dengan dia akan cantik macam ni sampai bila-bila. Lah, terlupa kita masa kita ngorak dengan bini kita, cantik lagi dari Nilofa tuan-tuan. Tapi dah kerana kita lah yang merosakkan tubuhnya, beranak. Dia yang jadi rosak tu kerana kita lah tuan-tuan. Lepas tu kita duk marah ke dia dan sebagainya. Ada seorang kawan saya, dia kahwin dengan orang comel lah. Dianya huduh 2 kali ganda dari saya. Cuma dia kaya lah, pitih banyak. Dia tanya dia, seronok kau nikah dengan orang comel ni? Dia kata, 2 benda je seronok, lepas tu hak lain kat serupa ya. Apa dia? Pertama, masa pergi shopping. Seronok. Orang kata perempuan tu buta sebab nak ke aku hak uduh ni. Bangga. Cuma kadang-kadang sedih juga bila orang ambil gambar, dia crop buang gambar aku, ambil gambar bini aku je. Sebab bini dia peragawati ya dia. Okey, itu satu. Yang kedua, kata dia seronok kalau kita kalau kita pergi, Allah dia kata apa? Seronok yang kedua ialah orang akan puji kita bini comel. Lepas tu gak tutup lampu serupa ya. Saya ingat dia cakap, siapa pun awak kahwin tutup lampu serupa. Jadi orang yang cerdik, dia keingat tu waktu tu. Dia keingat yang tu, kahwin dengan siapa pun tutup lampu sama je. Dia kahwin dengan orang Ukraine ke, betul kan? Dia kahwin dengan orang Kelantan ke, sama je tutup lampu, tak ada beza apa. Jadi orang yang lalai, dia terpukau dengan dunia. Maka dalam kepala dia dunia dia fikir benda tu lah. Maka tu yang dia panggil lalai tu. Dia terpukau dengan dunia, kira-kira dia terlupa bahawa siapa Tuhan punya dunia ni. Tuhan punya dunia ni siapa? Allah. Habis yang kau duk gila ke dunia sehingga melupa Tuhan punya, tidak akan tolol lah, sebab kamu terlupa Tuhan punya, kamu gila kepada dunia tadi. Maka sebab itu kata Tuan Syekh Al-Ghafil. Ghafil ni dia bukan orang cerdik, tapi dia terlupa. Dia cerdik, dia mungkin profesor, dia mungkin orang kaya, dia mungkin ada MBM, LLB, LB, dia mungkin Tan Sri, dia mungkin belaka lah, dia cerdik, dia tidak bodoh. Tapi kerana dia silap, di mana dia ingat dunia lah segala-galanya bagi dia terlupa Tuhan. Maka bila dia bangun pagi, dia hanya fikir dunia je lah. Aku nak buat apa, aku nak buat itu dan sebagainya. Dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok cerita Melayu, orang kaya Melayu, pengarah-pengarah filem Melayu, tak kira lah TV3 ke apa benda, tuan-tuan kan tengok bangun tidur tu kan, tuan-tuan tak ada dengar baca Alhamdulillahillazi ahyana. Tuan-tuan je dengar tuan-tuan. Termasuk TV Hijrah pun saya tak pernah dengar lagi. Bila orang kaya, masa dia susah ada. Bila dah kaya tidur pun pakai bu tuan-tuan. Wah. Sebab bila ikut Mak Saleh tu hebat selalu. Biar bodoh pun, yang penting Mak Saleh tuan-tuan. Bangun tu, oh my god. God mana? Lepas tu bangun tu pegang surat khabar Inggeris, The Star. Lepas tu belek kawat bahagian saham. Isak ceruk ke isak apa benda.
otak tu 61 tahun dah merdeka, tak merdeka lagi tuan-tuan. Baik tengok cerita Cina, baik tengok cerita Tamil. Orang Tamil kaya macam mana pun makan ladu pagi, makan tosai, dia tak makan roti Mak Saleh. Orang Melayu dah kaya tak makan dah nasi lemak, mesti makan roti, peanut butter, cheese. Wah, baru kaya tuan-tuan, baru maju. Ni kita pun tengok, apa dia jadi gitu, malu kau jadi orang Melayu. Kita buat Cina tak tuan-tuan, dia kaya pun pakai baju Cina, congsam, minum teh tak ada gula, sebab dia kata ada gula mati cepat, aku kaya, betul kan? Jadi kita pun tak faham. Jadi orang tu kita nak kata bodoh. Bodoh apa? Pengarah filem terbaik, cerdik dah. Tapi apa yang ada pada dia? Dia lalai, dia terpukau dengan dunia, dia terlupa bahawa hidup ni Tuhan yang punya. Jadi itu kata Tuan Syekh, siapa bangun pagi dia fikir dunia dulu, maka orang tu lah lalai, yang tak betul tu. Tapi kalau dia bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, alhamdulillahillazi radda ruhi ba'daan amatani lailan, kemudian pergi tandas, gosok gigi, buang air, ambil wuduk, mari sembahyang subuh, baca wirid sikit. Itu orang yang cerdiknya ataupun orang yang berakal, sebab dia dah fikir dalam hidup ini kita lawan Tuhan tak menang tuan-tuan, tak menang tuan-tuan lawan Tuhan. Tuan-tuan sebutlah siapa yang lawan Tuhan dia menang. Walaupun orang tu punya perancangan cukup detail, tapi bila Allah kata tak nak, tak jadi tuan-tuan. Walaupun sudah 20 tahun reformasi, tapi masih menunggu tuan-tuan. Saya tak masuk siapa-siapa ya tuan-tuan, gelap itu masalah tuan-tuan. Walaupun perancangan yang cukup detail dan nampaknya rakan-rakan yang sama memperjuangkan reformasi dah duduk di sebelah lain dah. Dah duduk di sebelah lain, lama tunggu tuan-tuan. Maka sebab itu bila dia akhir-akhir ni mula bercakap jauh daripada Islam pula kak, kesiannya. Dah lah yang tu tak kesampaian, yang sini pula terlepas. Marilah duduk sama-sama kita. Kita kan orang Islam, kita orang lain tak bawa kita ke mana pun tuan-tuan. Mari duduk bersama, buatlah, tak ada apa. Jadi sebab itu kata Tuan Syekh, orang yang lalai iaitu dia bukan bodoh, dia terpukau tadi, dia terlupa bahawa dunia ini milik Allah. Jadi orang yang cerdik, orang yang berfikir, dia ambil dunia ni, tapi dia tak mulakan dengan dunia, dia mulakan dengan Allah dulu. Siapa yang rugi? Orang yang mulakan dengan dunia, tetapi bila berdepan dengan Allah, Allah juga menang. Dia hilang Allah, dia hilang dunia. Tapi orang yang cerdik, pastinya dia mula hidupnya dengan Allah. Lepas tu, selepas mana dia buat urusan dia dengan Allah, dia buat juga urusan dia dengan dunia. Dia dapat dunia, dia dapat Allah. Siapa untung? Macam kita ikut Islam lah tuan-tuan. Kita makan, kita ikut Islam. Kita makan makanan yang halal dan bersih, di mana mula makan baca bismillah, makan dengan sopan, maka apa yang kita dapat? Kelazatan makan dapat, pahala dapat, kesihatan dapat. Tapi kalau kita makan tak nak ikut Islam, kita hanya dapat satu je lah, lazat je lah. Jadi kita semua kan boleh mikir, dalam satu benda boleh tiga, dengan satu benda boleh satu. Bodoh benar ambil hak satu tu kan. Mau bodoh benar-benar nak ambil hak tiga. Kenapa ambil yang satu tu? Jadi orang ambil yang satu tu, kita panggil dia tak betul mikir, terpukau. Gitu je lah. Yang kita ambil tiga ni, kita cukup bahagia. Tuan-tuan, kadang-kadang kan orang yang tak mari masjid, dia kata orang mari masjid ni gila apa ya? Sungguh tuan-tuan, cuba ajak orang tak mari masjid, so dia tengok masjid. Masjid ni tak ada apa-apa entertainment. Dinding kosong, kubur je, tak ada apa. Tapi kalau pergi Mac Valley, pergi summit, apa banggi summit ke apa benda, kat situ ada slide, ada tu, ada gambar, ada apa. Tapi cuba tanya orang yang duduk kat situ, mula duduk situ sama lama ke? Dia duduk kat situ lama-lama dia boring, dia mari masjid juga.
Kita pernah dengar ada orang mari masjid, lepas tu dia kata nyesal aku mari masjid. Kita tak je dengar orang kata mari masjid dia menyesal. Tapi orang duduk masjid pun tak ada lah miskin, tengok kereta luar ni. Jadi bermaksud orang sufi kata bila kita bangun pagi, bermaksud bila kita nak mula hidup ni. Biasanya kita mula hidup pagi lah kan. Kata dia, kalau kamu adalah orang yang bijaksana, maka mulakanlah urusan kamu dengan Allah. Buat yang mulakan dengan Allah. Bersyukur pada Allah, mulakan dengan Allah. Lepas pada tu buatlah urusan dunia yang lain. Tapi orang yang lalai, dia mulakan urusannya dengan dunia. Bangun tidur terus ambil telefon, tengok Facebook, tengok WhatsApp, tengok tu. Itu yang update sampai setiap 5 minit tu. Bangun tidur masuk Instagram, dah bangun, ini je. Lepas tu pergi tandas, sembelit lah pagi ni. Sembelit pula, betul kan? Jadi dia rasa dia hebat lah sebab dia ada follower. Sedangkan dia tak tahu dia membuka apa yang ada pada diri dia untuk mudah dimanipulasi oleh orang. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, bila kita sebut orang lalai, Tuan Syekh tak maksudkan orang tu bodoh, Tuan Syekh tak maksudkan orang tu apa panggil tak cerdik. Dia mungkin orang cerdik, dia mungkin apa, cuma dia terpukau dengan dunia, dia terlupa kepada asas untuk dia buat tadi. Cuba tuan-tuan dengar, ada satu hadis sahih, Nabi kata ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Nabi kata malanglah orang yang sembah dinar, malanglah orang yang sembah dirham. Bila ditanya apa makna orang sembah dinar, sembah dirham, dijawab oleh Nabi, orang itu apabila duit itu penuh di matanya, dia tidur pun ingat duit, dia bangun tidur pun dia ingat duit. Orang yang macam ni tuan-tuan, tak ada faedah dia ada duit, sebab dia kumpul duit untuk kumpul duit. Lepas tu tiap-tiap pagi buka akaun online tengok. Sebab apa? Sebab nombornya banyak. Alhamdulillah. Dia tak guna pun. Dia mari masjid makan nasi lemak masjid je, dia tak guna, dia banyak. Dia tengok. Tu balik rumah cium duit baru keluar ATM. Boleh kita dia macam apa panggil Mr. Crab dalam apa panggil Krabby Patty SpongeBob tuan-tuan kan. Mr. Crab tu kan gila ke duit macam tu lah. Dia sendiri tak makan pun, dia tokai kedai burger, dia tak pernah makan burger sebab dia kata jual boleh duit. Jadi dia macam Mr. Crab, betul lah. Jadi tuan-tuan, takkan tuan-tuan nak jadi macam tu? Tapi kalau kita orang yang berakal, kita tak buat macam tu. Kita cari duit, tapi dengan duit itu kita bagi anak isteri kita makan, kita juga makan, kita berpakaian yang baik, kita bawa isteri kita pergi melancong sampai ke apa panggil Palestin untuk menyambut hari perkahwinan yang ke-45. Ada seorang jemaah kita ni tak ada hari ni, dia pergi ke Palestin apa panggil sambut anniversary ke-45 tahun. Okeylah, bagus dah tu, sekali-sekala tinggal kelas ustaz untuk menggembirakan isteri. Gunalah duit itu, belanja kawan-kawan, buat itu, buat ini. Itu orang cerdik orang bodoh tu. Jadi itu pulang tuan-tuan nak buat macam mana, tuan-tuan punya hidup sendiri. Banyak sangat disimpan, bila kita mati, betul lah dengan satu hadis Nabi, meninggalkan anak isteri yang kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin. Tapi ada 80 hadis lain lagi mengatakan berbelanja ketika hidup jauh lebih baik daripada tinggalkan anak isteri yang kaya. Sebab bila kita tinggal mereka kaya raya, takut lepas habis 100 hari, 120 hari habis edah, isteri jumpa dengan ex-boyfriend masa form 4 dulu. Dia pun kahwin lah dengan ex-boyfriend tu, duduk rumah kita, pakai Mercedes kita, anniversary ataupun dia punya honeymoonnya di Paris. Kita sendiri hanya tengok dalam kad sahaja sebab kita kedeku angin. Jadi lebih baik masa cuti masih ada, maka bawalah keluarga makan-makan, jangan kedekut sangat, buat itu dan ini, itu
dia panggil orang yang berakal. Orang perempuan sana tu nampak senyum, dia nak lah tu tuan-tuan buat ya begitu. Saya pun pagi ni nak bawa anak-anak pergi ke Melaka mandi-mandi sikit, begitulah. Yalah sebelum akhir tahun dah tutup akaun tu, ada lebih kita jalan-jalan lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.